Assalamualaikum dan hai semua, welcome to Nas Winchester. Aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah memberikan sokongan kepada Nas Winchester dan kepada semua yang masih lagi setia memberikan sokongan kepada Nas Winchester. Aku nak ucapkan ribuan terima kasih. Semoga korang semua dimurahkan rezeki dan berjaya dalam hidup korang. Hehe. Seperti yang dijanjikan, malam ni kita kembali lagi dalam segmen Seram Kliwon dan kisah malam ni, Nas akan sampaikan satu cerita yang telah disampaikan oleh salah seorang subscriber Nas Winchester, di mana dia telah share kisah pengalaman seram dia. Bukan dia seorang tapi keluarga dia, iaitu suami dan juga anak dia. Dan berdasarkan pengirim kita ni yang bernama Sharina dan juga dia punya husband dia yang bernama Hakim, ia telah memberikan satu impak yang agak menyeramkan dan juga traumatik sehinggalah sekarang, terutama sekali kepada si Sharina ni lah. Dan berdasarkan si Sharina ni, dia kata yang hanya suami dia dan juga anak dia sahaja yang mempunyai kebolehan untuk nampak, dengar ataupun merasai kehadiran member-member alam sebelah kita ni guys. Okay, so basically cerita yang disampaikan oleh Sharina ni, ia adalah satu gabungan pengalaman si Sharina ni dan juga pengalaman si suami dia ni, di mana suami telah menceritakan apa sebenarnya yang telah terjadi kepada mereka pada hari tersebut guys. And aku boleh katakan kisah ni memang menarik dan menyeramkan bila kita fikir balik. Okey, benda ni terjadi dekat rumah sendiri. Memang takut lah guys. Okey, lagi-lagi dengan si Sharina dan juga Hakim ni, mereka mempunyai seorang anak yang kecil yang hanya berumur 5 tahun guys. Jadi, tanpa masa lagi, macam biasa, kita teruskan dengan Seram Kliwon. Let's go. So okay guys, cerita yang telah dikongsikan oleh si Sharina ni kan, okay, ia terjadi pada tahun 2015 berlokasi di negeri Kedah. Dia tak bagi tahu dekat mana spesifiknya dekat negeri Kedah. Okay, tetapi dia kata kat negeri Kedah lah. Okay, dia ni asal Kedah tau. Okay, so cerita dia bermula sewaktu si Sharina dan juga husband dia yang bernama Hakim ni baru nak balik kerja tau. Okay, so dia macam okay lah, rutin diorang ni sebenarnya lepas habis kerja semua, mereka akan berjemput anak mereka dekat rumah pengasuh tau. Okay, dan hari itu adalah hari Jumaat. So diorang fikir macam okay lah, nak habis kerja, nak balik rumah, jemput anak semua kan, so that dia boleh siap-siap lah untuk makan malam semua tau. So sebaik saja si Sharina dan juga Hakim dah habis kerja kan, diorang kerja kat tempat yang sama tau. So senang lah kan, pergi kerja sekali, balik rumah sekali, bagai semua kan. Diorang pun okey lah, sambil-sambil drive nak pergi rumah pengasuh tu, tiba-tiba kawan si Sharina ni call tau. Okay, dia call sebab kawan si Sharina ni yang bernama Amira ni, dia kata dia adalah buat macam makan-makan sikit tau. Okay, tak tahu apa function dia. Okay, tak tahu ada event ke apa, tapi dia macam ada buat masak-masak and mengajak si Sharina sekeluarga tau. So kebiasaannya lah, macam si Sharina dan juga Hakim ni kan, sebaik saja diorang ni dah habis kerja, diorang akan balik rumah terus tau. Sebab diorang macam malas lah nak lepak-lepak bagai semua kan. Diorang just nak balik rumah, relax and then makan malam, sembahyang maghrib sekali semua tau. Okay, tetapi untuk pada hari itu, macam diorang fikir macam okay lah, kita pergilah kan, kita just tunaikanlah permintaan si kawan dia Amira ni untuk pergi ke rumah dia. Dan pada time tu jam pun dah menunjukkan pukul 6 tau. Okay, so diorang macam alamak, kita ni dah lah baru habis kerja ni kan, dengan yelah tak mandi bagai semua. So diorang pun balik rumah dulu, siap-siap bagai, siapkan anak mereka semua. Dan pada pukul 6.30 diorang pun terus gerak dekat rumah si Amira ni. Dan rumah Amira ni pula tak berapa nak dekat lah orang kata Okay, adalah dalam setengah jam jugalah kalau buat kita So bila diorang gerak tu, mereka sampailah ke rumah Amira tepat pada pukul 7 malam. Jadi sebaik saja mereka sampai kat rumah Amira ni, Amira happy lah kan nampak si member dia Sharina ni sampai kan, bawa pula dengan anak dia yang kecil comel tu kan. So pun dia macam berpeluk-pelukan semualah. Tapi si Amira ni tak adalah peluk husband si Sharina ni kan, mau kena tangan nanti kan. Okay, so okay lah, si Amira ni pun dia dah berkeluarga. Okay, dia pun ada seorang suami dan juga seorang anak tau. So Hakim ni pun
jumpalah dengan husband si Amira ni dan juga borak-borak semua tau. Dan kemudian lepas dah borak-borak bagai semua, si Amira ni macam ajak lah kan si Sharina dan juga si Hakim untuk masuk ke dalam dan juga makan sekali tau. So Sharina macam pelik lah, Amira, engkau ni dah apa hal kan, tiba-tiba kan nak buat masak-masak ajak kita orang makan ni kan. Dia pun pelik lah macam orang buat makan-makan function-function ni biasanya Sabtu Ahad, ni hari Jumaat juga kau nak buat dah, kenapa kan? Jadi si Amira ni katalah tak adalah, dia saja je nak buat kan, fun-fun semua kan. And dia ni boleh dikatakan agak rapat sebenarnya dengan si Sharina ni tau. So si Sharina pun cari edo je lah dengan si Amira ni. Jadi mereka pun makan bersama kan, borak sakan bagai, gelak ketawa bagai semua. Dan sewaktu mereka tengah makan-makan tu, si Sharina adalah dia macam bisik dekat husband dia tau. Okay, dia bisik kat husband dia yang dikatalah, kalau boleh kita balik awal sikit lah kita cubalah kita maghrib dekat rumah Amira ni, and kita cuba untuk sampai ke rumah sebelum pukul 8.30 macam tu tau. Lagi-lagi dengan anak dia pula nampak keletihan, so dia macam kesian tau, dia kesian dekat anak dia sebab biasalah budak kecil kan mesti nak kena tidur awal, betul tak? Jadi menjelanglah hampir pada pukul 8.30 malam, okey, selepas si Sharina dan juga si Hakim dah settle dia punya maghrib kat sana semua, diorang macam fikirlah nak sampai ke rumah lebih kurang pukul 8.30 macam tu, so that sampai rumah boleh mandi-mandi semua, boleh isyak sekali tau. Okey, so okey lah, lepas dah habis makan semua dekat rumah si Amira ni, mereka pun minta dirilah untuk pulang ke rumah. So Amira pun macam okey lah, Amira memang mengucapkan terima kasih lah dekat si Sharina sebab sudi datang untuk bermakan malam dekat rumah dia bersama keluarga dia. So okey, fine, lepas dah settle tu, si Sharina dan sekeluarga ni pun pulang lah. Si husband ni dah start enjin kereta tau, dia dah brom-brom kan, macam member dah tak sabar nak balik ni kan, tak tahulah kan. So Sharina macam heran lah, aku yang minta dia balik awal tapi apa pasal dia nak rushing sangat kan? So dia pun tanyalah, abang, awak ni relax lah, asal nak kena rem-rem kereta kan? So husband ni katalah, cepatlah, nak balik ni, nak rehat ni, esok ada pertandingan memancing. Memang ada pertandingan memancing guys. So dia nak kena rest elok-elok kan, balik rumah je nak set up barang punya pancing lah, itu mata kail bagai semua kan. So Sharina pun katalah, awak tak cakap dekat saya awal kan, tidak boleh kita balik lagi awal. So husband ni macam, tak apalah, Amira ni dah cukup baik untuk menjemput kita makan kat rumah dia kan. So dia pun tak naklah kecilkan hati si Amira ni tau. So okey lah, apabila si Sharina dan juga anak dia telah masuk ke dalam kereta, mereka pun terus meneruskan perjalanan mereka untuk pulang ke rumah. Dan satu benda yang menarik lah okey, jalan daripada rumah Amira ni nak balik ke rumah si Sharina ni, okey, yang mengambil lingkungan setengah jam macam tu, dia punya jalan tu agak menarik guys, okey, sebab jalan itu hanya terdapat satu lane je tau. Okey, so kalau kereta nak potong ke apa kan, memang nak kena elok-elok lah, sebab satu hala tau. So kita nak keluar masuk menggunakan jalan yang sama. Dan yang bestnya pada time tu, jalan dekat situ memang gelap gelita guys. Dia nak juga bagi vibe cinematic orang kata kan. Tak ada lampu, and macam biasalah dia punya kawasan tu macam kawasan-kawasan kampung, so banyaklah pokok pisang favorite korang tu kan. Mesti ada benda punya lah aku rasa ni. Jadi sewaktu dalam perjalanan tu, dia punya husband dia tengah drive kereta elok-elok dan si Sharina ni duduklah dekat passenger seat tau, dan anak dia dekat belakang tau. Okey, so dalam perjalanan tu kan, memang orang kata mungkin dia ni terlampau penat. Memang sunyi sepi lah, tak ada sesiapa yang berborak pun dalam kereta tu tau. Tak tahulah kan, penat ke, rasa takut ke dengan jalan tu kan. Yelah, dengan pokok pisang kiri kanan, dengan tak ada lampu bagai, hanya mengharapkan lampu kereta si Hakim ni. Time tu dia pakai kereta Myvi yang dah bikin baik punya guys. Okey, yang nampak macam kereta Golf GTI tu kan. Itu kereta si husband dia, memang function aku kata Myvi, king of the road. Dan walaupun kereta Hakim ni merupakan jenis Myvi yang macam Golf GTI ni, tapi dia tak boleh bawa laju guys. Sebab ialah jalan kampung kan, dia risaulah kot-kot tiba-tiba ada orang melintas ke, ada benda melintas ke apa kan. Dia pun bawa slow-slow tau. Okey, jadi sewaktu husband dia tengah drive macam tu, tak semena-mena secara tiba-tiba kan, dia punya anak mereka dekat belakang tu tiba-tiba tergelak guys. Dia macam gelak-gelak lah, macam budak-budak kecil gelak kan. And then Sharina macam pelik lah.
Macam nak kata laki aku buat lawak tak ada pun, muka member ketat je kan buat kita kan. So dia pun toleh ke belakang. Dia toleh ke belakang nak tengok dekat anak dia. Dan dia sangka anak dia tengah tidur. Sebab yelah tadi dia macam member macam letih tadi kan. So dia tengok dekat anak dia ni tengah tengok dekat luar tingkap, korang tahu. Dia luar tingkap dan tersengih sorang-sorang guys. Time tu Sarina tak adalah fikir benda yang bukan-bukan tau. Cuma dia macam heran lah. Pelik anakku ini malam kan. So dia pun tanyalah dekat anak dia yang bernama Malik ni. Dia tanya, Malik buat apa tu? Malik gelak ke apa? Dan anak dia Malik yang berumur 5 tahun ni dah reti bercakap lah. Dan Malik ni berkatalah dekat mak dia, dekat luar ada kawan Malik. Dia ajak Malik main-main. Bila Sarina terdengar kata-kata anak dia macam tu, member ternganga guys. Member tergamam terus dan dia terus berkata kepada Malik, tak payah tengok tingkap, kau pandang depan je. Tak payah nak bukan-bukan malam-malam macam ni kan. Dan Sarina pun dia terus pusing ke depan dan dia tanya kepada lelaki dia punya husband dia yang bernama Hakim ni. Dia kata, abang ada dengar apa-apa tak? Ataupun ada nampak apa-apa tak? Cuma husband dia hanya terdiam sahaja guys. So dekat situ Sarina macam dia dah rasa something is not right lah. Ada benda yang tak apa-apa nak enak lah orang kata pada time tu Dan pada masa itu Sarina dia tahu yang dia punya husband ni ada kebolehan untuk merasai ataupun melihat benda-benda gaib ni tau guys. Tetapi mungkinlah bila dia nampak husband dia ni macam relax ke, macam tak ada benda kan. So dia fikir mungkinlah husband ni terlampau penat kan. So dia macam agak lalai ataupun mungkin terlampau fikir untuk dia punya pertandingan memancing esok tu kan. So dia fikir macam mungkin malam tu dia punya suami dia tak perasan ada benda di keliling ataupun di kawasan jalan yang mereka sedang lalui pada time tu guys. Dan tanpa mereka sedar, sebenarnya terdapat benda yang telah mengikuti mereka sampai ke rumah. Dan kalau korang nak tahu, sebenarnya betul, benda itu kebetulan ada di laluan jalan yang mereka sedang gunakan pada time tu guys. Dan ada jugalah macam si Sarina dia cakap, macam orang tua-tua selalu cakap, benda-benda gaib ni dia suka dengan budak-budak kecil. Sebab itulah kot, boleh jadi benda itu menghadirkan diri pada ketika itu. Dan tak lama selepas itu, akhirnya Alhamdulillah mereka sampai juga ke rumah mereka. Dan secara kebiasaan, secara rutin, si Sarina dan sekeluarga ni, kalau diorang ni dah keluar jalan-jalan sini sana semua kan, mereka akan pastikan yang diri dia, suami dia dan juga anak dia akan menggantikan pakaian mereka, mencuci kaki, tangan dan juga muka mereka sebelum buat apa-apa aktiviti dekat rumah mereka tau. Terutama sekali kalau balik pada waktu malam. Tak kisahlah masih awal ke ataupun dah lewat ke apa kan, itu adalah rutin yang sentiasa dilakukan oleh Sarina dan sekeluarga. Dan untuk rumah mereka pula, aku akan bagi gambaran lah. Diorang ni sebenarnya stay dekat kuartus kerajaan tau. Tetapi rumah itu merupakan satu rumah yang agak besar guys, agak besar dan juga agak panjang tau. Sebab rumah itu mempunyai 6 pintu guys, 6 pintu, 3 buah bilik. Tetapi macam untuk diorang sekeluarga ni, diorang tak tidur dalam bilik tau. Sebab diorang ni lebih prefer, lebih suka untuk tidur di ruang tamu. Mungkinlah sebabkan luas ke apa kan, rumah dah cukup luas, tapi yalah kan, banyak bilik boleh pilih, nak juga tidur ruang tamu. Mungkin senang lah kot nak pergi dapur ke buat susu untuk anak ke apa kan. Dan nak dijadikan cerita, selepas Sarina dan sekeluarga dah tidur nyenyak bagai semua kan, sebab keletihan bagai semua dengan dia punya husband nak kena bangun awal untuk pertandingan memancing itu. Tepat pada pukul 12.30 malam, anak mereka Malik tiba-tiba terbangun dan kemudian dia terduduk di atas tilam sambil merengek dan menangis tau guys. Sekejap dia akan duduk, sekejap tu dia akan menonggeng dan sekejap tu dia akan berdiri guys. Walaupun mata dia tengah pejam, dia kejap duduk, kejap bangun, kejap tonggeng, kejap berdiri guys. So Sarina macam heran lah, mengigau apa pula dah budak ni kan. Jadi Sarina pun dia cubalah untuk memujuk anak dia itu supaya tidur semula. Tetapi Malik ni kelihatan agak degil pada malam itu guys. So solution dia adalah Sarina dia terpaksa bangun pergi ke dapur dan membuat susu. So dia fikir dia nak menyusukan anak dia, so that anak dia akan tidur. Tapi tak berjaya guys. Anak dia tu berkeras, tak nak tidur, tak nak minum susu.
So Sarina dah petak dah. Okey, bila dia tengok kat suami dia tengah tidur nyenyak, berkeruh lah tu kan. Jadi Sarina pun dia macam cubalah memujuk lagi anak dia untuk tidur sambil membaca ayat-ayat Al-Quran dan juga segala doa sambil mengusap kepala si Malik ni. Dan lebih kurang nak masuk pukul 2 pagi guys, barulah terlena si Malik ni. Dan pada masa tu bila dia toleh tengok dekat suami dia macam kesian tau. Okey, sebab dia punya husband ni kerja memang keras gila, memang seorang yang hardworking orang kata okey, lagi-lagi esok pula member nak perform pula mancing ikan kan. So dia pun macam tak mau mengganggu husband dia tu. Sarina ni fikir macam selagi dia boleh handle anak dia seorang-seorang, dia tak akan ganggu husband dia sedikit pun guys. Dan Alhamdulillah, Malik dan juga Sarina mereka tidur lena juga. Apabila Sarina dan juga Hakim telah selesai solat subuh mereka, Sarina telah menceritakan apa yang telah terjadi kepada dia dan juga anak dia pada malam sebelum itu tau guys. Dan Sarina adalah tanya dekat husband ni kan, awak tak ada rasa benda pelik ke malam tadi ya? Suami dia muka macam muka straight, muka berat kan, bangun tidur kan. Dia katalah, tak ada pun dengar benda-benda pelik ke apa benda kan. Elok dia saya tidur malam tadi. Jadi Sarina pun dia macam pelik, tapi dia tak nak fikir lebih-lebih lah. Mungkin dia fikir macam adalah tu, biasalah kan, kadang-kadang terjadi tau benda-benda macam ni. Biasalah budak kecil kan, mungkin je lah dia aktif pada waktu siang kan, tiba-tiba pula malam pun dia nak aktif juga kan. So dia tak adalah fikir benda yang bukan tau. Cuma yang peliknya guys dekat sini kejadian pada malam itu telah berulang lagi sekali guys. Dan pada malam kejadian tersebut, husband dia terjaga guys, terjaga sebab nak pergi tandas, dia nak terkencing. Jadi sebaik saja dia dah settle dia punya hajat dekat tandas tu, dia pun nak sambung tidur lah balik kan. Dia macam alamak letih gila kan, member nak baring balik tau. Okey, tetapi sewaktu dia nak baring saja, time tu tepat pada pukul 12.30 malam juga guys, sekali lagi anak mereka Malik terbangun dan ulang balik apa yang dia telah buat pada malam sebelumnya itu. Dan kali ni dia turn berubah pula. Malam sebelum itu si Sarina ni kan, malam itu pula si husband dia pula guys. Okey, dia pun nampak si Sarina ni tengah tidur nyenyak, dia pun tak naklah ganggu si Sarina ni tidur tau. So si Hakim ni lah yang akan memujuk anak mereka itu. Dan sama juga guys, okey, mengambil masa lebih kurang hampir 2 jam barulah si Malik ni nak tidur guys. Okey, and yang paling pelik ni kat sini kejadian itu bukan berakhir pada malam itu saja guys, sebab kejadian itu telah pun berulang sampai 4 malam berturut-turut guys. Memang rabak lah kalau fikir balik Jadi pada malam keempat itu okey, benda yang sama telah terjadi guys. Malik dia masih buat hal lagi tau, budak kecil ni and pada time tu si suami dia ni, si Hakim ni dah tak tahan guys. Okey, sebab anak dua ni asyik merarung dia antara pukul 12 sampai pukul 2 tu. Itu timing dia punya peak hour untuk meraung guys. Cuma pada kali ni Sarina dan juga Hakim, mereka berdua dapat menyaksikan apa yang sedang berlaku sebenarnya guys. Okey, jadi apa yang telah diceritakan oleh Sarina, masa tu dia ternampak yang anaknya ini macam diganggu oleh sesuatu tau. Oleh sesuatu yang dia tidak nampak. Dan pada ketika itu si Malik ni kan, dia ibarat macam dia sedang memejam mata dia sambil menggeleng-gelengkan kepala dia guys. Dan dia akan tutup muka dia dengan tangan dia seperti dia sedang mengelak daripada sesuatu supaya menjauhi daripada diri dia guys. Dan perkara tersebut berterusan sampaikan habis satu tilam diorang tidur tu. Si Malik ni duk berpusing macam dia ni seperti dikejar sesuatu guys. Okey, dan pada ketika itu jugalah di mana Hakim dia pada akhirnya dia dapat mengesan satu kehadiran makhluk yang tak dijemputi. Tiba-tiba ada benda yang sudah hadir guys. Jadi apabila si Hakim dia dah rasa kehadiran sesuatu dekat rumah diorang tu, lagi-lagi dekat ruang tamu tu kan, dia pun telah mengarahkan Sarina untuk membawa anak mereka masuk ke bilik dan juga menutup pintu rapat. Jadi apa lagi, si Sarina ni pun dia teruslah bergegas mengangkat si Malik ni dan juga tilam, bantal semua, selimut bagai semua masuk ke dalam bilik guys. Korang boleh bayangkan tak, tiba-tiba pada time tu kan, Sarina ni dia tiba-tiba ada kekuatan untuk mengangkut semua sekali harung guys. Ingat tilam semua ringan ke dengan nak bawa anak lagi kan. Mungkinlah kot kan, betul lah orang kata bila dah terlampau takut kan, tiba-tiba kekuatan tu sampai guys.
Haha, dahsyat tak dahsyat. Jadi setelah dia dah masuk ke dalam bilik, si Sharina ni pun dia dodoikanlah si Malik ni untuk tidur balik tau guys. Okey. Dan alhamdulillah, sekejap je guys. Sekejap je terus si Malik ni terlena guys. Mungkin kan sebelum tu kan, mungkinlah si Malik ni tak suka tidur kat ruang tamu kot. Dia suka lepak dalam bilik agaknya lah. Jadi si Sharina pun macam lega lah, dapat juga anak aku ni tidur. Malam-malam sebelum ni bukan main payah nak tidur kan. Alhamdulillah lena juga dia pada malam ini. Dan satu lagi lah yang telah dikatakan oleh Sharina okey, sewaktu dia sedang mengangkat Malik dan juga tilar bantal selimut bagai semua kan, dia sempat untuk menoleh ke belakang dan juga melihat tepat ke suami dia tau. Okey, so sewaktu dia dah masuk ke dalam bilik tu, sebelum dia menutup rapat pintu bilik tersebut, dia nampak yang suami dia ni terus tutup semua lampu dekat rumah tersebut guys. Okey, termasuklah lampu ruang tamu, lampu dapur, lampu beranda dekat luar pun dia tutup guys. Okey, memang dia duduk dalam kegelapan guys, di tengah-tengah ruang tamu, hanya bertemankan cahaya bulan pada waktu itu. So sebaik saja Sharina dah masuk ke dalam bilik dia tu, dia cubalah nak intai dekat bawah pintu tau. Okey, nak tengoklah kokot ada benda ke apa kan. Dan dia juga ada menekap telinga dia dekat pintu tau. Okey, dan pada ketika itu Sharina dia terdengar suami dia tanpa berhenti membaca beberapa potongan ayat Al-Quran tau. Okey, dan sebaik saja dia habis baca potongan ayat Al-Quran tersebut, dia menghentak lantai dengan kuat guys. Memang pam, dia hentak lantai kat ruang tamu itu tau. Memang kedegang lah bunyi kan. Memang orang kata bergema lah orang kata mungkinlah kot pada time tu yelah dah pukul berapa kan. Mungkin sebabkan sunyi, bunyi cengkerik pun kuat. Ini pula akan dia hentak pula lantai tu. Memang kuat gila guys. Dan secara tiba-tiba guys, selepas sahaja hakim yang telah menghentak lantai dekat ruang tamu itu, dia menjerit, "Kau keluar sekarang. Kau tunjukkan diri kau di depan aku sekarang juga." Terus meremang mat bulu si Sharina ni guys. Segala bulu lah meremang pada malam tu member. Dia pun rasa macam berat. Memang rasa kembang seluruh badan lah guys. Dia berada dalam ketakutan yang teramat sangat tau. Dan dia juga terdengar suami dia sedang beristighfar banyak kali. Sebabnya ini pula adalah apa yang telah diceritakan oleh suami Sharina kepada diri dia, iaitu sewaktu itu benda, tetamu ataupun makhluk ataupun member sebelah ni telah munculkan diri dia guys. Dia telah menunjukkan dirinya kepada hakim dan Sharina tahu hakim boleh nampak tahu alam-alam sebelah ni dan Sharina tahu yang si hakim ni dia boleh nampak, dia ada kebolehan untuk melihat benda-benda gaib ni tau. Dan apa yang dikatakan oleh hakim sebenarnya, makhluk itu rupa dia adalah teramatlah hodoh guys. Makhluk itu mempunyai muka yang berlubang-lubang, berwarna hitam, badan yang gempal dan juga besar, dengan rambut yang kembang macam dawai tu, dan mata dia terkeluar guys. Dan bukan itu sahaja makhluk itu mempunyai gigi yang tajam dan ada cecair seperti lumpur yang bercampuran dengan darah yang mengalir di celah-celah gigi dia. Dan yang lagi menyeramkan makhluk itu bukanlah datang secara solo guys. Sebabnya dia sudah bawa satu company. Bukan seorang tapi berorang-orang bermakhluk-makhluk yang telah hadirkan diri di rumah mereka pada malam itu. Dan apa yang telah diceritakan oleh Sharina dan juga hakim, makhluk itu sebenarnya macam dorang juga guys. Okey, makhluk itu berkeluarga tau. Ada seekor suami, seekor isteri dan juga 3 anak yang masih kecil guys. Dan pada ketika itu sewaktu makhluk-makhluk itu telah memunculkan diri di hadapan hakim, mereka sempat berdialog. Dan pada time tu Sharina dia cuba untuk mendengar apakah perbualan husband dia bersama dengan benda itu tau. Okey, tetapi seperti Sharina cakap, hanya suami dia yang boleh nampak dan juga dengar dan juga berkomunikasi dengan benda-benda alam sebelah ni. Sharina hanya terdengar suara suami dia sahaja guys. Dan disebabkan Sharina dia tak ada anugerah atau kebolehan untuk dengar, so dia memang kelabu asap lah pada time tu. Dia hanya terdengar suara suami dia sahaja tau. Dan apa yang suami dia berkata adalah, "Kenapa kau datang rumah aku? Masuk rumah manusia tanpa adab. Kau kacau anak aku, apa hal?
Kau nak aku hancurkan keluarga engkau ke? Dan apa yang hakim telah bagi tahu Sharina tentang makhluk tu dia berbalas tau. Okey? Dan makhluk itu pun membalas. Anak-anak aku ni suka bermain dengan engkau. Kita buat tak cabut. Kita ni nak menumpang ya. Rumah ni kita nampak banyak bertumbuh kosong. So that's why kita datang. Apa salahnya kita berkongsi, Mat? Nampak lansi tak lansi benda lah ni Dunia kita ni tak sama dan kami dilarang untuk bersekutu dengan golongan seperti korang ni. Rumah ini rumah manusia. Tempat engkau adalah di luar sana. Lebih baik engkau keluar sebelum aku apa-apakan korang semua. Marah amat si hakim ni Kemarin kasar kau ni, Mat. Aku cakap elok ni tadi. Apa dah masalah kau? Hei, benda tu boleh soal balik apa masalah dia, Mat. Aku tak ingin nak berlembut dengan golongan korang ni. Padahal korang ni yang telah mengganggu keluarga aku dulu. Dan pada waktu itu apa yang dikatakan oleh hakim muka makhluk tu memang hodoh gila, guys. Hodoh. Yalah, hodoh sebab dah hodoh lah. Tapi bila makhluk tu dah mula marah dengan kena makian si hakim ni, lagi hodoh mat muka dia jadi makhluk-makhluk itu telah menjadi marah, guys. Dan keadaan mula menjadi tegang sebab benda Allah itu mencuba untuk melawan dengan hakim. Dan hakim ni merupakan seorang yang mempunyai banyak ilmu di dada dia tahu. Okey? So bila dia dah tahu, bila makhluk tu dah mula cari pasal, dia pun mulalah membaca ayat-ayat pelindung sebelum benda itu nak cari gaduh dengan dia. Dan pada ketika itu si Sharina ni dia dah mula panik dan juga ketakutan, guys. Okey, sebab bila dia dengar, walaupun dia dengar hanya suara suami dia sahaja kan, tetapi dia dah mula rasai keseraman itu tau. Dia dah boleh rasa dah, ada benda yang ada dekat rumah aku ni tau. Okey, and dia pun dah tak sanggup nak dengar, guys. So si Sharina ni dia terus pergi dapatkan anak dia, peluk sambil membaca ayat peninding juga. Dan sambil Sharina sedang memeluk anak dia itu, tiba-tiba, guys, dia terdengar bunyi tapak kaki yang berlari ke arah bilik dia, guys. Okey, dekat bilik di mana tempat dia dan juga Malik sedang berada. Dan dekat situlah di mana Sharina dia terdengar bukan bunyi tapak kaki suami dia sahaja, guys. Ibarat macam banyak gila tapak kaki yang sedang berlari ke arah pintu bilik dia itu tau. Dan rupa-rupanya, guys, pada time tu kan, suami dia sedang mencuba untuk menghalang daripada makhluk-makhluk itu untuk mendekati Sharina dan juga anak dia. Jadi sambil hakim sedang menghalang makhluk-makhluk itu, dia memang tidak berhenti untuk membaca ayat Al-Quran. Memang bergema, guys, bergema gila rumah mereka itu dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang telah dibaca oleh hakim pada ketika itu. Dan apabila hakim mengakhiri bacaan ayat Al-Quran itu, untuk kali yang terakhirnya, guys, dia menghentak lantai dengan laungan Allahu Akbar. Dan kemudian tiba-tiba keadaan terus menjadi tenang dan juga senyap. Disangkakan kejadian itu berakhir pada ketika itu selepas hakim telah menghentak lantai rumah dia tahu. Tapi tak juga, guys, sebab hakim cerita dekat isteri dia, mereka sambung berdialog, guys. Di mana makhluk itu berkata, Tolonglah jangan bunuh kita orang. Kesianlah dekat anak aku ni. Okeylah. Aku janji kita orang akan pergi. Tapi rumah kau ni banyak sangat ruang kosong. Mestilah ada benda nak menumpang. Macam kita orang ni, kita nak menumpang. Anak-anak aku ni nak bermain dengan anak engkau. Bolehlah satu malam lagi lah. Jangan kau cuba untuk ganggu keluarga aku lagi. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan hancurkan seluruh keluarga engkau. Lebih baik engkau pergi sekarang. Dan sebaik saja hakim berkata macam tu, dia terus terduduk di tengah-tengah ruang tamu dia itu dalam keadaan yang begitu penat. Dan Alhamdulillah, pada akhirnya pergi juga makhluk itu keluar daripada rumah mereka. Dan sewaktu perlawanan, pergaduhan diorang tu kan, pertempuran hakim dengan makhluk itu kan, Sharina berkata hakim, suami dia itu terdapat kecederaan sikit, guys, di mana dia punya tangan tu ada lebam-lebam tau. Dan untuk diri dia pula
pun ada kecederaan guys, di mana dia punya kaki tu terpleot. Dia terpleot sebab yalah dia terdengar kan yang tapak kaki tu berlari kat bilik tu kan. Dia pun cubalah untuk cepat-cepat bangun dan juga berlari. Member terpleot guys. So Sarina ni pun dia injured. Dia injured dalam pertempuran itu juga. Dahsyat tak dahsyat Dan bukan sahaja Hakim dan juga Sarina cedera tau. Okey, sebab daripada cerita si suami dia ni, makhluk-makhluk itu pun injured juga guys. Okey, sebab je lah mungkin dah kena tangan dengan si Hakim ni kan. Okey, dengan bacaan Al-Quran bagai semua kan. Dia kata dia punya suami dan juga sang isteri tu pun ada cedera juga guys. Okey, dan bukan itu saja tau. Okey, sebab kan benda tu, makhluk itu datang sekeluarga kan. So Hakim dia describe apa yang dia nampak tau. Okey, dia kata anak-anak makhluk itu memang menakutkan guys. Okey, sebab anak-anak makhluk itu mempunyai gigi-gigi yang begitu tajam dan cuba untuk menggigit Hakim dalam pertempuran antara dia dan juga bapa dia tau. Bapa makhluk itu. So Hakim kata memang angka lah. Cuma Hakim dia mengingatkan dekat si Sarina ni, walau macam mana pun kita tidak boleh takut dengan makhluk macam ni. Kita hanya perlu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia katalah nasib baiklah makhluk-makhluk itu adalah makhluk ataupun hantu-hantu yang sesat tau. Okey, bukan hantu ataupun jin yang dibela Sebab dia kata kalau itu adalah hantu ataupun jin yang dibela, ia memang sejenis yang memang degil dan susah untuk, orang kata apa, susah untuk dibunuh tau. Okey, kalau diorang beredar pun pada suatu hari nanti mereka pasti akan kembali lagi ke rumah mereka. Macam si Hakim ni kan, suami si Sarina ni, dia bukanlah pakar sangatlah kata si Sarina Okey, tetapi kalau untuk melindungi keluarga kan, dia memang mampu untuk menggunakan segala ilmu yang dia ada, segala kebolehan dia untuk menghalau hantu-hantu ataupun jin demi melindungi keluarga tersayang dia. Dan berdasarkan si Sarina, dia berkata yang si suami dia ni jenis yang tak takut hantu tau. Okey, mungkin sebab dia punya hijab dah terbuka sejak dia kecil lagi tau. Dan Sarina dia memang sedar yang si Hakim ni memang boleh nampak guys makhluk-makhluk gaib ni Cuma Sarina dia macam terfikirlah, macam mana dia punya suami ni boleh menghadap benda itu tau. Yelah, macam benda tu berani untuk menunjukkan dia punya muka yang hodoh dan juga menakutkan untuk menakutkan manusia, tapi suami dia berani guys. And macam untuk diri Sarina ni, dia kata dia ni memang penakut, dia memang tak nak pun tengok benda-benda macam tu. Sejujurnya lah, siapa yang nak tengok benda macam ni, betul tak kan? So kesimpulannya kat sini kan, macam mana benda tu, benda makhluk alam sebelah ni boleh ada dekat rumah diorang tau. Okay, so rupa-rupanya guys, semasa mereka on the way balik daripada rumah kawan diorang tu, rumah si Amira tu, okay, dan apabila si Malik ni ternampak makhluk ataupun yang dia kata kawan dia dekat luar tingkap tu, benda itu telah pun mengikuti mereka untuk pulang ke rumah bersama. Sebab anak makhluk tu sebenarnya hendak berkawan dengan anak si Sarina dan juga Hakim ni. Dia nak buat kawan dengan si Malik ini guys. So selepas kejadian pada malam itu, Alhamdulillah anak dia si Malik ni dah mula untuk tidur lena dan tak ada lagi lah nak bangun 2-3 pagi meraung bagai semua kan. Semua dah okey guys. Okey, si Malik pun dah tak ada nak mengigau lah, lari keliling tilam bagai semua dah tak ada dah. Dan macam Sarina ni pula, dia masih lagi berada dalam keadaan yang agak traumatik. Suami dia telah pun mengubatkan dia untuk memulihkan balik semangat dia kembali guys. Sebab kata si Sarina ni, selepas kejadian itu kan, dia dah mula untuk asyik termenung, susah nak fokus, asyik hilang fokus dan sentiasa rasa takut tau. Dan dia pun berkatalah yang dia tak perasan langsung tentang perubahan dekat diri dia tau. Okey, tetapi orang yang rapat sahaja yang dapat merasai perubahan yang telah terjadi dekat diri dia tau. So sebab itulah suaminya telah mengubati untuk memulihkan balik semangat Sarina. Dan seperti perbualan antara Hakim dan juga makhluk itu kan ada cakap yang rumah diorang ni banyak betul ruang kosong tau. So bermaksud kalau rumah kita ni ada banyak gila bilik kosong, jangan dibiarkan tanpa buat apa-apa dekat bilik tersebut tau. So selepas kejadian malam itu, Hakim dan juga Sarina akan mengaji dan juga solat di semua bilik secara bergilir-gilir. Kalau tak pun lah, mereka akan memasang alunan surah daripada YouTube ataupun radio untuk diperdengarkan dalam bilik-bilik yang kosong itu. Dan sejak kejadian tersebut, Sarina ni dia memang dah tak berani nak tidur di ruang tamu dan tidur di dalam bilik utama sahaja. Dan pada 2 tahun kemudian, Alhamdulillah,
Hakim dan juga Sharina, mereka telah dikurniakan dengan seorang lagi cahaya mata, guys. Pada masa ini si Malik pun dah berumur 7 tahun, dah pandai cakap semua, dah pandai main-main semua kan. Okey. Tapi kan terdapat satu kisah seram pendek lah yang si Sharina ni kongsikan tau. Okey. Terdapat satu malam ni sewaktu mereka sedang menonton TV, okey, menonton TV dekat ruang tamu dalam keadaan gelap tau. Tapi rumah tu bukanlah gelap sepenuhnya, okey. Mereka ada memasang lampu di bilik utama tau, okey. So bilik utama itulah akan menerangkan ruang tamu. So tengah diorang dah duduk fokus tengok TV semua kan, tengah shock kan, semua macam terpaku dekat TV diorang tu. Tiba-tiba kan si Malik ni kan mentang-mentang dah pandai cakap bagai semua kan, dia macam toleh ke belakang tau. Okay, so basically kursi diorang ni ataupun sofa diorang ni, and depan diorang TV kan, si Malik ni dia macam toleh ke belakang tau. Dia toleh ke belakang dan dia berkata, Mama, nenek siapa tu? Sambil dia tunjuk, guys, dia tunjuk dekat belakang. Mami, nenek siapa tu kat belakang tu? Tak panik pula si Sharina ni kan. Dia macam Allahu Akbar, takkanlah berulang lagi benda macam ni pula kan. Takkanlah benda makhluk tu kembali lagi kan. Sebab yelah, mungkin dia fikir ada anak kedua kan, mungkin benda tu kembali lagi untuk anak dia yang seorang lagi ni. So dia pun dah panik, guys. Dan Sharina pun macam tepis lah tangan si Malik ni kan. Awak ni jangan nak merepek lah. Kita berempat je ada kat sini. Ni nampak ni adik awak ni tengah tidur ni kan. Itu ayah. Ni mami, ni adik awak ni. Kita berempat je lah kat sini. Mana ada nenek? Sharina dah pandai dah. Dia dah berani sikit tau, sebab dia asyik kena celote dengan dia punya husband ni kan. Jangan takut kan. Dia dah berani sikit tau. Husband ni relax tengok TV kan. Tapi dalam keberanian macam tu pun si Sharina ni dia terus mengangkat dia punya baby dia tu, berlari masuk dalam bilik, guys. Dia langsung tak tengok pun dekat tempat yang si Malik tunjuk tau. And yang lagi best, dia relax dia tinggalkan suami dia sorang-sorang kat ruang tamu, guys. Suami dia buat dia tengah tengok TV, shock kan. Cuma alhamdulillahnya lah pada time tu tak ada apa benda pun yang terjadi tau. Okey, si Sharina ni dia seorang dia macam over sikit penakut tau. Okey, walaupun dia nak tunjuk keberanian dia, tapi dekat dalam dia masih lagi takut, guys. Okey, sampaikan pada ketika itu Hakim ni tahu yang si Sharina dah mula takut tau. Sebab yelah terus angkat anak-anak masuk bilik semua kan. Dan si Hakim ni sempatlah bersuara kan, awak ni janganlah takut sangat. Kalau awak takut, lagilah benda tu suka. Cuba berani sikit. So Sharina pun dia hanya mampu untuk mendengar lah kan. Dia pun telinga dia dah kena dah banyak kali kan. Asyik kena celoteh, kena ceramah dia kan. Tapi dia ambil lah nasihat suami dia itu supaya untuk memberanikan diri dan jangan begitu takut. Lagi-lagi bila dah ada dua orang cahaya mata di mana dia perlu melindungi anak-anak kesayangan. Dan seperti Hakim pada kejadian sebelum itu, Hakim dia telah melindungi keluarganya daripada makhluk-makhluk gaib yang datang membuat kacau di rumah mereka. Jadi itulah dia, guys, kisah yang telah dikongsikan oleh Sharina untuk segmen Seram Kliwon di channel Last Winchester ni. Memang menarik gila, guys. Okey, apa yang telah terjadi kat diorang kan, memang yes, of course, memang menyeramkan. Dan terdapat jugalah banyak pengajaran yang kita boleh dapat lah pada kisah ni. Sebab yalah, lagi-lagi bila benda ni datang kacau dekat keluarga kan, macam si Hakim ni, dia memang betul-betul melindungi keluarganya. Dan makhluk gaib tu juga ada sempat dalam dia punya nak nego-nego dengan si Hakim pada time tu. Dia sempat selit sikit pengajaran di mana dia sedar yang rumah keluarga Hakim ni terdapat banyak sangat ruang kosong. Okey, ruangan kosong seperti bilik-bilik yang kosong. So that's why dia kata bila ada banyak sangat ruang kosong, memang akan ada benda yang hendak menumpang. So pengajaran dekat sini, tak kisahlah rumah kita besar ke kecil ke, bilik tak banyak ke bilik banyak ke apa kan, kalaulah ada bilik yang kita jarang masukkan, kerap-kerapkanlah masuk mengaji dan juga solat dalam bilik tersebut, so that tidak akan rasa kekosongan tersebut tau. Sebab bila kosong, mulalah datang member-member alam sebelah ni kan. Ok, so aku harap kau terhibur dengan kisah malam ni, dan aku nak minta maaf jika ada sebarang kekurangan, kesilapan ke apa. Dan aku nak mengucapkan terima kasih lagi sekali kepada pengirim
untuk share kisah pengalaman dia di channel Last Winchester dalam segmen Serang Kliwon pada malam ni. Terima kasih sangat-sangat untuk korang semua. Please tekan like kat video ni. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share channel Last Winchester kepada kawan-kawan korang dan juga keluarga korang. And aku harap aku dah buat yang terbaik untuk korang semua. Aku dah mengucapkan ribuan terima kasih atas sokongan korang. I really appreciate the support. As always guys, never stop creating. I will see you in the next premiere. Assalamualaikum. Bye bye guys.